Baiklah guys, kisah seram yang seterusnya dikongsi oleh saudari Mia. Mia ni dia baru berkahwin dengan lelaki pilihannya. Ya. Jadi selepas dia berkahwin, dia tinggal di rumah keluarga mertuanya, keluarga sebelah laki dia lah, suami dia. Jadi biasalah kalau sudah tinggal di rumah mertua, kira macam kau kena jaga adab apa semua kan. Tapi dia pelik, ya, dia pelik. Keluarga mertuanya ni agak pelik sedikit. Setiap hari ketika suami dia pergi kerja, ya, mak mertua dia akan bagi satu botol air. Dia cakap dengan si Mia, kalau kau masak nasi, guna air ni. Dia cakap begitu. Jadi si Mia ni pun, ya siaplah, ya. Mak mertuanya dia kan kau cakap, mak, gunalah air gini aku cuci. Ikut siaplah kan, kau sudah tinggal di rumah sudah kan. Jadi dia iakan saja, dia ambil air tu, dia cuci beras apa semua kan. Dan seperti biasalah, kalau kau sudah tinggal di rumah mertuamu, kau kena rajin lah. Setiap pagi kau bersihkan rumah, sapu, kemas bilik. Tapi mak mertuanya larang untuk kemas satu bilik. Bilik dia cakap, satu bilik ni kau jangan kemas. Biar di situ siap, dia cakap, ya. Nanti mamak yang kemas. Jadi dia ikut sajalah. Dia pun pelik juga kenapa mak mertuanya larang untuk kemas bilik tu. Dia akur. Sehingga kan satu hari bilik tu terbuka. Dan bilik tu terbuka dan lampu bilik tu hidup. Jadi niat dia tidak mau kemas, tapi niat dia untuk off lampu bilik tu. Okay, off lampu bilik tu. Dan jadi dia masuklah bilik yang dilarang masuk tu. Dia mau off lampu. Dan bila dia off lampu, dia ternampaklah apa dalam bilik tu. Dan bila dia nampak dalam bilik tu, guys, suasana dalam bilik tu sangat menyeramkan. Ada benda macam bahan-bahan sembahan. Ada colok, setanggi, ada kemenyan, ada patung. Kira macam bahan-bahan yang selalu bomo gunakan lah. Memang seram lah. Ya, kain kuning apa benda semua. Jadi meremanglah bulu rumah. Dia terkejut nampak bilik tu. Dia macam tergamam. Allahu Akbar, bilik apa ni, dia cakapkan. Jadi oleh kerana dia takut mak mertuanya tahu, dia tutup lah. Dia tutup. Dia macam bingung. Dia macam yang, apa benda aku nampak tadi tu, dia cakap begitulah kan. Jadi dia sudah macam tidak selesa dan ragu-ragu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi di setiap bilik ruang tamu, di dinding tu ada satu jambangan bunga. Ya, jambangan bunga. Jadi dia kemaslah jambangan bunga tu untuk buang hambukan. Dan bila dia buka jambangan bunga tu, ada satu macam botol berikat tali berwarna kuning. Jadi dia pelik, apa benda ni kan, dia cakap. Jadi dia buka. Dan dia buka ada satu kain. Kain tu macam tulisan Al-Quran. Jadi dia gambar. Dia send dengan bapak dia. Pak, dia cakap, apa ni pak? Bapak dia cakap, oh ini wafak. Wafak dia panggil. Wafak ni biasanya orang yang gunakan untuk melindungi rumah mereka apa semua kan. Kira macam azimat lah. Wafak. Bapak dia cakap, dia aku jumpa ni. Dia cerita lah yang benda tu disangkutkan di rumahnya. Jadi semenjak hari tu, dia sudah rasa tidak selesa dan sering nampak benda yang tidak patut. Satu hari ketika dia di dalam tandas, dia nampak ada benda di atas siling dia, makhluk yang bertanduk dan sangat menyeramkan. Dia macam, Allah Akbar, apa benda ni, dia begitu kan. Dia keluar dari tandas, dia sudah mulai heran apa benda yang dia nampak ni. Dan bila dia hendak tidur, dia nampak macam-macam berada di atas siling rumahnya. Dia bagi tahu suaminya, bang apa di atas siling tu bang?
Suami dia, dah ada apa-apa tu, bilangnya hayalanmu saja tu, dia cakap. Kadang-kadang dia nampak kelibat, macam-macam kelibat di dalam rumah tu. Jadi dia sudah tidak selesa. Sampai satu masa si Mia ni demam. Jadi dia minta kebenaran dengan suami dia untuk pulang ke kampung, ke keluarganya. Dia cakap, bang boleh pulang ke bang ke kampung? Dia tak tahan sudah dia demam. Jadi suaminya pun kesian dengan kesihatan isteri dia. Dia pun benarkanlah isterinya pulang kampung. Sampai pulang ke kampung, penyakitnya semakin tenat, ya. Dan ayah dia cakap, oh kau ni, dia cakap macam kena sihir betul-betul ni. Jadi ayah dia bawa berubat dengan ustaz. Dan bila ustaz tu ubat, betul guys, rupa-rupanya si Mia ni telah disihir. Dan bila dia ceritakan apa keadaan di rumah mak mertuanya, ustaz tu cakap mak mertuanya bukanlah mak mertua biasa, tapi mak mertuanya adalah seorang bomoh. So, selepas dia berubat, dia kembali pulang ke rumah mertuanya. Sebab mestilah menjumpa suaminya balik kan. Dan sampai saja di rumah, mak mertuanya sudah macam keadaan marah. Kemudian mak mertuanya cakap, kau sudah tahu? Woi guys, dia sudah memang, mak mertuanya sudah memang tahu yang mak mertuanya itu adalah seorang bomoh. Si Mia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Dia bagi tahu suami dia dengan apa yang berlaku. Mestilah dia, suami dia, mempertahankan mak dia kan. Dia cakap, kau jangan pertikai apa mak aku buat. Dia cakap, itu adalah adat turun-temurun kami. Dia cakap begitu. Jadi si Mia sudah takut. Setiap hari dia pasang surah ruqyah di handphone dia. Ruqyah kan, ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat mengaji. Mak mertua dia macam cacing kepanasan, berpeluh kepanasan. Dia cakap, kenapa kau pasang ayat Quran tu? Off, dia cakap. Tapi dia tidak peduli, dia pasang saja. Dan kemudian dia call ayah dan ibunya untuk minta ambil. Kemudian suami dia ugut dia, kalau kau keluar dari rumah akan jatuh talak. Dia cakap begitu. Dia tidak peduli, biarlah. Daripada dia bergelumbang dengan perkara syirik dan kurafat, dia sanggup lari dari rumah tu. Setelah berbincang dengan ayah mak dia bawa lari daripada rumah tu. Dan akhirnya suami dia terpaksa, dia bercerai lah dengan suami dia. Dan dia tidak sanggup untuk menghadap, ya, perkara yang syirik dan kurafat tu, dan gangguan yang berlaku di rumah mak mertuanya yang juga seorang bomoh.